kepada Ubay, masyaallah, tak ada masalah, boleh aja setengah ke 1/4 ke, boleh, tak ada masalah. Cuma Nabi tambah, kata Nabi, fa in zidta, kalau kamu tambah, kata Nabi, kalau kamu lebihkan sedikit, fa huwa khairul lak, maka dia itu lebih baik daripada kamu. Bahasa kita lagi ni, bila Nabi datang ke masjid, Nabi tengok sahabat-sahabat itu, kata Nabi dah bagus. Tapi Nabi SAW sengaja ganggu, Nabi kacau, Nabi cakap, korang ingat Allah banyak-banyak lah. Tak lama ni mati seram tau, jangan main-main, tak? Kalau tak mati kiamat lagi seram, tak? So banyak-banyak lah melakukan ibadah. Kata Ubay, kita datang ni nak ibadah lah, tak cukup ke? Seolah-olah macam itu. Kata Nabi, tak ada masalah, kau nak bikin berapa banyak pun boleh. Kata Ubay, ar-rubu', bagaimana kalau saya mulai beribadah malam hari ni 1/4 malam? So ni dah tinggal sikit lah. Malam tu dah tinggal sikit, dah dekat subuh macam gitu. Sikit aja. Kata Nabi, masyaallah, tak ada masalah. Boleh. Tapi kata Nabi, kalau kamu tambah lebih sikit, lebih baik lah, lebih cantik. Bahasa raganya beautiful lah macam gitu. Lebih bagus lah. Lebih kurang macam gitu. Bila Ubay dengar, faqultu, katanya, fanisfa. Bagaimana kalau saya melakukan ini 1:30 malam? Kalau mulai pukul 1 boleh solat tahajud, saya bikin sampai subuh tadi lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita 5 jam, 2:30 saya datang macam itu. Setengah malam saja. Tadi kan mungkin pukul 3 dah tinggal sikit, atau pukul 4, tinggal 1 jam. Sekarang saya datang 2:30. Separuh daripada malam untuk beribadah solat malam saya datang, lebih kurang macam itulah. Anda tengok apa Nabi SAW sebut, kata masyaallah, fa in zidta fa huwa khairul lak. Tak ada masalah, boleh, kata Nabi, ya tak? Kalau tadi nak 1/4, okey, ya tak? Kalau nak 1/2, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kamu tambah lagi sikit, lagi cantiklah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tengok para sahabat Nabi ni, bila Nabi berikan optional, Nabi berikan alternatif. Nak bikin ini boleh, nak bikin ini pun boleh, tapi yang ini lebih baik. Biasa mereka akan pilih yang lebih baik. Macam jarak tarawih. Pada asalnya solat tarawih ni solat tahajud dan witir selain bulan Ramadan. Satu malam bulan Ramadan, Nabi masuk ke dalam masjid. Albani meletakkan dalam kitab sahihnya, iaitu pada 23 hari bulan, iaitu Ramadan. Sudah 23 Ramadan. Nabi datang ke masjid, Nabi tengok ramai orang tikaf, tapi dia tu main sini seorang, situ seorang, ya tak? Macam gitu. Nabi cakap tak cantik. Nabi cakap, jom, mari. Jom ke sini. Nabi diri jadi imam, Nabi ajak semayang. Sahabat-sahabat, ni hari solat berjemaah. Solat malam berjemaah. Tak. Dalam kitab sahih, Albani mengatakan pada malam 25 dia keluar lagi, Nabi datang. Sahabat makin penuh. Dia SMS. Semalam kita duduk-duduk kat masjid. Ada solat dah. Solat malam berjemaah. Nabi baca panjang seronok. Nabi baca panjang seronok. Kalau kita baru panjang sikit, batuk-batuk keluar. Ramai orang datang, ya tak? Nabi pun masuk masjid, Nabi cakap, jom solat lagi. Itu sejarah tarawih. Albani meletakkan dalam kitab sahih ni malam yang ke-27, tak 23, 25, 27, Allah alam, tapi kita cerita hadis. Nabi keluar lagi lalu, makin penuh. Dalam hadis itu mengatakan sampai tak boleh masuk. Penuh masjid Nabi. Nabi solat. Besok malam Nabi tak keluar. Penuh masjid ni. Aisyah cakap, ya Rasulullah, tak keluar malam ni. Malam ni tak. Orang dah ramai. Kata Aisyah, Nabi sebiji pun tak cakap apa-apa. Nabi senyap. Tak? Nabi tak cakap apa-apa, dia senyum. Ya. Kata Aisyah, malam tu Nabi tidur ngorok lagi. Dalam hadis, bukan saya pandai-pandai. Maksudnya Nabi, kau pasal lah aku solat. Besok pagi selepas solat subuh, Nabi khutbah. Nabi cakap, aku tahu apa yang kamu harapkan. 3 malam kita solat berjemaah, solat malam, namanya tarawih. Ramai, makin banyak orang. Tapi kata Nabi, inni khasyitu an yaktuba alaikumul witr, kata Nabi. Akan tetapi aku takut kalau kita terus melakukannya, nanti Allah fardukan solat malam tadi. Nabi kesian umat lah. Kalau Ramadan, siang wajib puasa, malam wajib tarawih, saya rasa banyak yang convert. Siang puasa dia dah macam penyu, ya tak? Malam nak tarawih lagi. So Nabi sayang umat lebih kuat juga. Apa yang saya nak bawakan sahabat-sahabat Nabi ni, bila Nabi ajak ibadat makin ramai. Seronok, ya tak?
Tak boleh masuk masjid penuh. Umat Nabi akhir zaman terbalik, dia suka yang sikit. Gitu. Kalau Nabi cakap tak payah bikin, alhamdulillah selamat, agaknya macam gitu. Ini umat akhir zaman, dia sayang Nabi, macam gitu. So yang pertama, apabila Nabi sebut kepada Ubay, ingat Allah, tak lama mati, kiamat, mati ni parah, kiamat lagi teruk, tak? Dia tanya, ya Rasulullah, tak cukup ke kita lakukan ibadah ni? Tak? Bagaimana kalau saya lakukan 1/4 malam? Nabi cakap, okey, tambah lagi cantik. Dia kata 1/2. Hadis ini, tak? Nabi cakap, kalau kau tambah lagi cantik, kata ini Ubay, bagaimana kalau saya melakukannya sulasain 2/3 malam? Kalau mula-mula tadi cakaplah dia datang pukul 4, tinggal 1 jam aja ibadat atau 1-2 jam. Tambah sikit dia tak? Pukul 3, lebih sikit. Ada 3 jam untuk ibadat. Sekarang cakaplah tinggal datang pukul 2, tinggal 1 jam. So, dia tambah lagi tak? Kata Nabi SAW, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak." Kata Nabi. No problem, kata Nabi, okey. Dah cantik dah. Kalau tadi 1/4, kemudian 1/2, sekarang 1/3, cantik. 2/3, cantik dan boleh. Tapi kata Nabi, kalau boleh tambah lagi sikit, lagi cantik dan boleh. Ini yang saya katakan. Wa khairul laka, dia baik untuk kamu, bukan untuk Nabi, untuk kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, kata Allah. Siapa yang bersyukur, sebenarnya dia syukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang berani menggadaikan waktunya untuk ibadat, dia mendapat pahala dan kebaikan untuk dirinya. Clear? Ini kita cerita. Nabi tak sangat berya-ya sangat untuk kita ibadat kepadanya. Tak. Bahasa raganya boyau kui lah, macam itu. Anda faham tak? Nabi ni tak ngoyok-ngoyok sangat. Korang ikutlah sunnah aku, tak. Nabi nak kasih kita peluang masuk surga, dapat pahala banyak, macam itu. Kau nak bikin, alhamdulillah, yang baik untuk kamu. Last dalam hadis ini, tolong rujuk. Kata Ubay, qultu, katanya, ya Rasulullah, aj'alu laka salati kulluha. Kalaulah macam gitu, saya datang masjid mulai pukul 2 pun tuan cakap kalau lebih lagi bagus, maka saya akan jadikan seluruh malam tadi ibadat untuk tuan, macam gitu. Artinya dia nak bikin all out. Malam ini balik nanti mandi, makan, tunggu 12.30 naik basikal, datang masjid khair, iktikaf. Mulai pukul 1 solat malam, tak balik lagi sampai subuh. Gitu lebih kurang. All out seluruh malam. Sebenarnya malam lepas maghrib aja. Tapi kita sebutkan di sini, kita bicara solat malam, kita cerita di Singapura. Itu ayat Quran yang kita kena terima. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berseliman, qumil laila ila qalila, bangunlah malam walaupun hanya sedikit, kata Allah Taala. Nisfahu, separuh daripada malam itu. Awin kus minhu qalilah, atau kurang sedikit, au zid alaihi, atau tambah lebih sedikit. Waratil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu maksudnya. So ulama fikih ambil ayat ini meletakkan masa untuk solat tahajud. Kalau nak iktikaf daripada subuh sampai malam, silakan, tak ada masalah. Tapi kita cerita tentang solat. Dan ini hadis yang kita pelajari. Anda tengok bila kata Ubay bin Ka'ab kepada Nabi macam gitu, kalau gitu ya Rasulullah, saya siap. Saya buat yang terbaik. Saya akan datang awal waktu malam untuk saya beribadah. Saya akan beribadah terus seperti mana yang diperintahkan oleh Tuhan. Hadis ini Nabi tutup cantik dan mulia. Kata Nabi, izan tukfa hammaka wa yughfar laka zanbaka. Kata Nabi, kalaulah yang demikian, yakni kau nak all out untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kau buat tadi tukfa, mencukupi, cantik-cantik, ngam-ngam ho, cukup untuk yang ini menjadikan kamu orang yang tidak lagi risau. Hammaka ham, risau. Kerana Ubay ni dia risau, kalau aku mati ni macam mana tempat aku? Kalau Allah bisa kata aku mati ni, pahala ke ada tidak, macam gitu. Kata Nabi, kalau itulah yang kamu peruntukkan, jangan risau. Yang kau buat itu mencukupi untuk menghilangkan keraguan kamu. Kamu takut tak dapat masuk surga, dan sekaligus kata Nabi, wa yughfar, dan dia akan menjadikan penebus, penghapus segala dosa-dosa kamu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis ini sungguh pun tidak kuat. Imam Tirmizi menganggap hasan sahaja.
Tapi sebagian ulama menganggap dhaif. Awal-awal kita dah sebut, hadis dhaif tidak dijadikan sebagai sandaran untuk menjatuhkan hukum. Tapi bila kita nak ambil matan hadis sebagai i'tibar, kita kena hati-hati. Dan kita belajar hadis ini, pengarang lebih alim, dia lebih tahu. Imam Nawawi ni orang yang dianggap dia ini muhaddis, canggih dalam masalah hadis. 7,469 hadis dalam kitab Sahih Muslim, beliau syarahkan habis. Orang yang hebat. Dia tahu hadis ini hadis yang tidak kuat, tapi dia nak ambil matan hadis ini supaya kita dapat kaitkan dengan bab yang kita pelajari. Nah, sebelum saya buat kesimpulan, kita tak jadikan kayu ukur bahawa agama suruh kita seluruh malam untuk beribadah. Agama tak suruh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak turunkan agama ni bebankan kita, tak. Melainkan agama ni kita mampu. So kita sebut dulu sebelum kita buat keputusan, ya tak? Maksud keseluruhan hadis ini khusus pada bab yang kita pelajari, kita kena tahu asas-asas di dalam beramal. Ini supaya kita tak langgar bendul. Tak langkah bendul. Dia dengar hadis ini, besok tak nak kerja. Terus duduk kat masjid aja, semua syubhat. No. Ketahuilah, terlalu banyak ayat Quran yang Allah SWT sangat menggalakkan supaya kita ni nak kuat beribadah. Orang yang kuat ibadah ni, insya-Allah banyak pahala. Orang yang banyak pahala dan tidak ada dosa kerana pahala tadi menghapuskan segala kesalahannya. Inas sayiat inal hasana yuzhibna sayiat. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik menghapuskan dosa-dosa yang lalu. So orang yang banyak ibadah, banyak pahala dan sekaligus dosa dia terhapus. Allah suruh kita. Agama suruh macam itu. Dan Nabi SAW juga banyak kali mengajak supaya kita juga mau beramal soleh. Banyak-banyak. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu untuk melakukan apa saja kebaikan. Fastabiqu, berlumba-lumba. Jadilah orang yang sabiq, yang mula-mula. Tak mau kalah dalam beramal. Kamu suruh kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, sara'ah, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan ini perkara-perkara yang baik untuk mendapat syurga. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah seberapa maksimum bahasa saya. Dan hadis-hadis ini tak larat kita baca. Kita nak tahu bahawa agama sangat-sangat menggalakkan kita untuk melakukan ibadah seberapa banyak yang kita boleh. Tapi saya nak tambah di sini. Yang beri kita pahala ni Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita punya manager tu, bukan kita punya supervisor. Sedangkan tauqir kita ni, ya tak? Bila dia tak suruh overtime, kita sengaja nak overtime. Kita duduk, ya tak? Pukul 5 tak nak balik. Tak nak panggil sekat, cik dia esok kerja. Tahu kita cakap, siapa suruh kau stay back? Mudah-mudahan dapat duit tambah. No. Tauqir pun tak kasih. Begitulah Allah SWT. Allah yang memberikan pahala, maka apabila kita nak dapat pahala, kita kena ikut syarat-syarat yang Allah letakkan. Dan syurga ni milik Allah. Untuk masuk ke dalam syurga, kita kena tahu undang-undang, cara bagaimana nak masuk ke dalam syurga. Sungguh pun hadis ini mengajak kita untuk sebanyak mungkin melakukan ibadah. Tapi kita nak jaga asas-asas dalam beramal. Agama atur habis. Jangan sampai seseorang apabila dia ikhlas, gairah nak masuk surga, tiba-tiba dia beramal tidak menepati apa yang dituntut. Atau kadang-kadang melebihi had-had yang ditentukan oleh agama. Selalu saya katakan kata-kata yang cantik. Kalau kurang tidak sempurna, tapi kalau lebih melampau. Itu bahasa kita. Dalam beragama ni, kurang tak sempurna. Dia ambil wuduk, tak? Leceh lah nak pergi cuci muka, cuci kepala, separuh je, tak sempurna. Tapi cakap Allah ambil wuduk macam gini aja. Oh, dia nak ambil apa tambah pun tak sempurna. Melampau. Anda faham? Kurang tidak sempurna, lebih dianggap melampau. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, itu paling kurang. Kata Nabi, faman zada fahuwa tatawwu'un, kata Nabi. Siapa yang tambah, maka dia jadi tatawwu'. Dia menjadi ibadah-ibadah mustahab ataupun sunnah. Walaupun orang tadi ikhlas dan gairah nak masuk surga. Kita cerita je lah. Solat subuh 20 rakaat, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Anda berani cakap tak baik, dia bukan pergi hisap ganja ke, pergi main judi. Solat, tapi solat subuh 20 rakaat.
Boleh ke tak boleh? Tak ada satu pun orang yang berani cakap boleh tak? Ini yang saya maksudkan. Nak beribadah ni dia kena ikut peraturan. Zuhur cakaplah pukul 12.58. Dia pukul 12 main Zuhur. Cakap, babe, ni sebenarnya apa? Sebenarnya Zuhur. Kenapa ni belum waktu ni? Anak lain iman dah kuat. Mana boleh macam gitu ya tak? Nabi orang yang paling kuat iman, tunggu tergelincir matahari baru sebenarnya Zuhur. Kenapa? Apa cerita macam itu? Dia puasa, alhamdulillah bagus ya tak? Ya tak? Maghrib tak nak buka. Kau boleh tahan lagi apa ya tak? Tunggu Isyak. Isyak tengok masih kuat lagi, tak nak buka. Boleh ke? Tak boleh. Kata Nabi, sebaik-baik umat apabila berpuasa berbuka di awal waktu dan bersahur di akhir waktu. Tersebut. Ta'arif puasa tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa mulai terbit fajar shadiq subuh hingga terbenamnya matahari, iaitu maghrib. Siapa yang tak nak buka maghrib, tak sah puasanya tadi. Tak sah. Apa yang saya nak contohkan di sini, bahawa sungguh pun hadis ini mengajak kita untuk beramal seberapa yang kita mampu. Tapi agama datang untuk mengatur. Walaupun ikhlas macam mana sekalipun, walaupun gairah nak masuk surga macam mana sekalipun, kita kena ikut peraturan-peraturan. Ulama dah meletakkan satu kaedah. Walaupun niat ikhlas, tapi niat yang ikhlas itu tidak dapat menghalalkan benda-benda yang haram. Tak boleh, tak boleh. Dia beratur buat beli nombor, dapat gaji, dia dapat gaji 50% daripada gaji dia main nombor. Niat dia ikhlas 1000%. Kalau kena nak bikin masjid, agak-agak boleh tak boleh? Saya rasa tak ada orang yang waras pemikiran cakap boleh. Bina masjid ni kita kena bina. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina satu masjid, baitan, Allah SWT akan buat satu rumah dia di surga. Agama suruh kita bikin masjid. Alhamdulillah masyarakat Singapura kita ada MBF. Banyak kali saya sebut, tak? Anda kena positif, tak? Yang ada harta banyak, tak apa, top up lebih-lebih biarkan. Itu urusan Muiz untuk bikin kerja. Yang penting anda top up. Man bana masjidan lillah. Siapa yang buat masjid semata-mata kerana Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah buatkan satu rumah baginya di syurga. Belum mati lagi dah ada rumah di sana. Tapi main judi confirm haram. Innamal, Allah SWT dalam Quran ayat Al-Ma'idah ayat 96. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minum arak tadi, wal maisiru, ini main judi itu, wal ansabu, dan sekaligus menyembah patung berhala, wal azlamu, menenung nasib dan sebagainya. Kata Nabi, kata Allah, rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kata Allah SWT, rijsun, najis, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan, tidaklah kamu jauh. Confirm main judi ni haram. Dalam hadis menyebut main judi dengan minum arak ni sama adik-beradik. Dia tak minum arak, cuma dia tukang beli je, acai-acai. Pun sekali masuk macam gitu. Kadang-kadang dia tak main judi, dia kuacui, tengok air je. Pun sama juga kena. Anda faham? Dia main-main. So walaupun niat tadi baik nak bikin masjid, tapi main judi, out you go. So ini kaedah beragama yang kita nak sebutkan, tak? Itu cerita benda asas. Kata Nabi, innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyib. Sesungguhnya Allah Taala baik, dia tak terima melainkan yang baik saja. So niat yang ikhlas, gairah nak masuk surga, gairah nak dapat pahala, nak beramal, tapi kita kena jaga asas-asas dalam beribadah. Jangan cakap ikhlas. Kalau kita sayang dengan Nabi SAW sekalipun, sayang sangat, kita kena tahu. Ada lagi ramai orang yang lebih sayang Nabi daripada kita. Isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ni lebih sayang daripada kita. Sayang Nabi daripada kita. Kita ni baru cakap tak bibir je sayang. Betul. Ada seorang tabi'in, saya cerita dulu, kita sebelum tutup. Seorang tabi'in, dia hidup tabi'in, orang tak jumpa Nabi. Dia jumpa sahabat, anak murid sahabat lah. Satu ketika dia jumpa Jabir bin Abdullah. Dia cakap, Jabir, nak tanya, apa yang tuan buat ketika tuan hidup pada zaman Nabi SAW? Kata Jabir, kami taat segala titah dan perintah Nabi.
dan kami jauhi segala yang ditegahnya. Kata para tabi'in, itu wajib ke? Kata jangan lah. Kata dia, kalaulah saya hidup pada zaman Nabi, saya junjung Nabi, saya dukung Nabi, saya tak izinkan Nabi jalan. Nak beritahu apa? Sayangnya dengan Nabi ni sangat tabi'in. Kita tak pernah terfikir pun nak dukung Nabi. Betul? Kita cakap kita sayang, tapi ada tabi'in yang macam itu. Dalam salah satu peperangan, saya nak cerita hebatnya orang dulu sayangnya Nabi. Dalam satu peperangan ni, Nabi luruskan saf. Dalam perang ni dia ada teknik-teknik supaya itu Islam berjaya. Dia disiplinnya sangat cantik dan mulia. Antaranya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffa ka'annahum bunyan marsus. Sesungguhnya Allah SWT sangat suka orang yang berjihad di jalan Allah dalam keadaan saf yang tersusun rapi seperti mana satu bangunan. Bila Nabi suruh susun saf, dia tak? Nabi kebetulan pegang kayu yang Nabi nak ketuk pukul unta Nabi tu. Nabi tengok sebelah barisan dia tak berapa lurus. Ada satu orang ni agaknya perut dia saiz 45 agaknya. Terkeluar sikit. Keluar sikit. Nabi pergi, Nabi ketuk. Nabi cakap bosan sikit macam gitu lah. Cerita dia macam tu. Lama selepas itu orang tu datang jumpa Nabi. Dia cakap, ya Rasulullah, Tuan masih ingat dulu waktu Tuan suruh saya meluruskan barisan dalam peperangan, Tuan gunakan kayu yang Tuan ketuk unta ni kat perut saya. Sakit pun. Wah, dia sakit. Ya ke? Habis apa? Nak balas ke? Yelah nak balas ni. Nabi cakap ambillah kayu. Dia cakap tak, waktu tu perut saya pasal saiz 45, jadi terangkat baju ni. Dia tak ketuk kat baju, ketuk kat perut. Maksudnya apa? Yelah kena kulit. Jadi kalau saya nak balas pun nak balas kat kulit juga. Oh, Nabi cakap no problem. Nabi silap baju ni. Kuala. Bila dia tengok perut Nabi tadi, dia peluk, letakkan pipinya dekat perut Nabi. Wallahi ya Rasulullah, bukan itu yang saya mau, tapi inilah yang saya harapkan. Sayangnya saya dengan Tuan, saya mengharapkan supaya saya dapat rasa bagaimana tubuh badan Tuan. Sayangnya sahabat-sahabat sampai macam gitu. Yang saya nak cerita macam gitulah. Kalau kita cakap kita sayang Nabi, apakah kita ada sayang sampai macam gitu? Sayang-sayangnya para sahabat dan para tabi'in. Ali bin Abi Thalib berani menggantikan tempat kata yang Nabi SAW tinggalkan untuk hijrah. Siapa berani buat macam itu? Pasal sayang sangat dengan Nabi SAW. Umar bin Khattab satu hari masuk rumah Nabi. Kebetulan rumah tu rumah Hafsah, ghurfah, bilik Aisyah. Hafsah anaknya Umar. Bila Umar masuk, Nabi kelang kabut bangun. Bila Nabi bangun, baru Nabi sempat ambil baju tadi, Nabi nak tutup badan dia. Umar tengok di belakang badan Nabi ni ada bilai-bilai. Bilai ni pasal Nabi punya tilam ni, tilam Nabi Dunlop pillow. Slumberland ke apa? Nabi tilam ni pelepah kurma macam itu. Nangis Umar. Yang pertama dia cari anak dia Hafsah sampai hati. Nabi ni kau kasih tilam macam gitu. Sampai bilai-bilai badan. Anda tahu apa kata Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya menaloki Parsi supaya saya ambil pelamin. Pelamin ni tinggal sana tempat duduknya Raja Parsi. Saya berikan pada Tuan untuk tidur di atas itu daripada Tuan tidur di atas lepas kurma. Sayangnya Umar ni dengan Nabi sampai macam gitu. Abu Bakar As-Siddiq ni ketika Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Lepas penaklukan kota Mekah selesai, Nabi khutbah semua, dia bawa bapa dia Abu Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq namanya, iaitu Abdullah, bapa dia Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Dia panggil Abu Bakar kerana Bikrin. Bikrin ni anak dara. Kerana Nabi bernikah dengan seorang perempuan yang dara pertama-tama adalah Aisyah. Jadi bapa dia dapat gelaran Abi Bikrin, anak dara, bapa kepada anak dara. As-Siddiq rujukan, julukan kepada orang yang membenarkan cerita Isra' dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq di waktu penaklukan kota Mekah, baru bapa dia masuk Islam. Sebelumnya bapa tak masuk Islam. Di Mekah 13 tahun dia jadi orang kuat Nabi, orang kanan, tapi bapa dia tak Islam lagi. Abi Quhafa. Penaklukan kota Mekah, bapa dia masuk Islam. Punyalah happy, dia bawa jumpa Nabi. Dia bawa jumpa Nabi. Bila dia kata, ya Rasulullah, bapa saya dah masuk Islam. Nabi punya happy, Nabi peluk, Nabi salam juga, Nabi doakan. Anda tahu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Katanya, ya Rasulullah, saya lebih suka kalau tangan yang Tuan salam itu
Kalau badan yang tuan peluk itu Abu Talib daripada bapa saya. Apa yang saya nak cerita ni? Tak ada lagi orang yang paling sayang Nabi melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dia cakap dia tahu yang Nabi lebih suka tu bapa pakcik Nabi Abu Talib masuk Islam daripada bapa Abu Bakar lah. Artinya bapa Abu Bakar masuk Islam, Nabi happy. Tapi kalaulah Abu Talib yang masuk Islam, lagi Nabi happy. Abu Bakar sanggup cakap, saya mengharapkan kalau itu tangan Abu Talib, lebih saya suka ini. Dia nak beritahu sayangnya Abu Bakar As-Siddiq. Sayangnya isteri-isteri Nabi ni, kemarin saya cerita tak, orang perempuan isteri-isteri Nabi ni semua sayang Nabi. Sampai mereka datang berkumpul, meeting. Apakah kau betul sayang dengan Nabi? Dia sayang tak? Lah datang idea. Aisyah datang bertemu dengan Nabi, katanya, ya Rasulullah, siapakah isteri kamu yang akan datang menyusuli tuan selepas ini tuan wafat? Sampai kepada tahap itu, bukan saja waktu hidup mereka sayang, kalau Nabi wafat, mereka pun nak wafat sama-sama. Maksudnya, kalau Nabi wafat, siapa yang akan wafat selepas itu? Nak beritahu siapa yang paling sayang Nabi. Itu cerita yang Nabi cakap, siapa yang paling panjang tangannya kan. Itu yang belum dengar, lain kali kita cerita. Dia nak beritahu bahawa kalau kita nak cerita sayang dengan Nabi ni, kita tak boleh lawan para tabi'in dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga isteri dan anak-anak. Tapi bahasa agama yang saya nak disebut ni, macam mana anda sayang Nabi pun sekalipun, macam mana anda cinta Nabi pun, anda tidak diberikan authority untuk buat suka-suka agama. Itu bahasa yang saya pakai. Walaupun kita ikhlas dan kita sayang Nabi, kita nak beribadah ni, orang tanya, kenapa kau sembahyang subuh 40 rakaat? Saya sayang Nabi. Ada banyak orang yang sayang Nabi, dia tak buat kerja macam gitu. Tadi saya katakan tabi'in ni sayang Nabi, sayang. Tapi satu ketika ada seorang tabi'in, bila saya sebut tabi'in, dia tak jumpa Nabi, anak murid sahabat, dia bersin, haji. Dia sebut je, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anda tengok, dengar betul-betul. Bersin ini sunnah ucap alhamdulillah, sunnah. Bila orang ucap alhamdulillah, kita disunnahkan untuk mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati mereka. Ada hadis tambahan, walaupun tak berapa kuat, kita boleh jawab lagi. Kalau kita bersin alhamdulillah, orang dengar yarhamukallah, kita boleh jawab balik, kata yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampunkan dosa kamu dan kami. Tak masalah, sunnah saling doa mendoakan. Ada satu tabi'in, dia bersin, dia sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Abdullah bin Umar dengar lain macam aja tak? Kata Abdullah bin Umar, siapa ajar ni? Nabi tidak pernah ajar kita berselawat ketika bersin. Nampak tak? Walaupun niatnya baik nak berselawat ke atas Nabi, tapi ketika bersin, sahabat cepat-cepat tegak. Anda faham? Kita hari ni kadang-kadang bersin tak ucap alhamdulillah pun, tak? Haji, excuse me, itu dulu pula. Kalau kita bersin alhamdulillah dulu. Kalau ada orang sebelah-sebelah kita, baru kita boleh cakap maaf ke excuse me. Tapi yang penting alhamdulillah dulu, tak? Sama juga ada sahabat yang bersin, tak? Nabi tak doakan. Ada sahabat bersin, alhamdulillah, Nabi yarhamukallah. Ada satu sahabat yang bersin, dia tak doa apa-apa. Nabi senyap. Dia cakap, oh Rasulullah pilih kasih dia tu bersin, doakan dia tak? Saya bersin tak? Nabi cakap, kau tak. Kau tak cakap alhamdulillah, kau cakap excuse me, tak payah lagi. Nah, cerita saya tadi, saya bawakan alasan, dalil-dalil yang sangat kuat dan banyak, semua orang tahu. Ikhlas kita tak boleh lawan para sahabat dan para tabi'in. Cinta dan sayang kita dengan Nabi tak boleh lawan para sahabat dan tabi'in, isi-isi Nabi dan anak-anak Nabi, kita tak boleh lawan. Tapi walaupun mereka sayang dan ikhlas, agama tidak memberitahu bahawa mereka ada authority untuk buat suka-suka. Betul tak? Orang yang tadi bersin selawat aja sahabat tegak. Kemarin saya pernah cerita, pernah berlaku satu subuh.